Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan salam PPD Kuala Penyu, Inspire Kecemerlangan. Pada hari ini, saya selaku wakil kumpulan akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Mengesan Tahap Pengetahuan dan Pelaksanaan Kaedah Minima Adequate Syllabus ataupun lebih dikenali sebagai MAS dalam kalangan Ketua Panitia Matematik Sekolah Menengah di Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya dengan penuh sukacitanya saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan yang terdiri daripada saya sendiri, Asrifah Amirul, selaku pembentang daripada PPD Kuala Penyu, ditemani oleh rakan setugas Cikgu Ahmad Yani Lisani dari Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Cikgu Nancy Chung Siu Ling dari SMK Menumbuk Kuala Penyu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pemanis awal bicara, pengenalan kepada kajian, pandemik COVID-19 telah membawa satu perubahan yang besar kepada cara belajar murid dan cara mengajar guru, khususnya kesan pandemik terhadap keupayaan murid dalam matematik. Jadi kajian ini bertujuan untuk mendedahkan kepada warga guru tentang kaedah minima adequate syllabus ataupun lebih dikenali sebagai kaedah MAS. Dan kaedah MAS dalam kajian ini telah dicipta khusus untuk mata pelajaran matematik SPM sahaja. Seterusnya saya akan menjelaskan latar belakang kajian. Guru matematik SPM mengalami kesukaran untuk melaksanakan pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR. Pada 18 Mac 2020 yang lalu, kita telah digemparkan oleh pengumuman Kerajaan Malaysia untuk melaksanakan PKP bagi memutuskan rangkaian COVID-19 di seluruh dunia. Perhatian daripada itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengarahkan penutupan pengoperasian sekolah dan proses pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Di dalam garis panduan pelaksanaan PDPR yang telah dikeluarkan pada tahun 2020, salah satu pilihan pembelajaran yang disarankan oleh KPM ialah pembelajaran berasaskan modul. Jadi telah menjadi kerisauan dalam kalangan guru terhadap kesediaan pengetahuan dan pelaksanaan pembelajaran berasaskan modul menjadi cabaran utama. Oleh sebab itulah, pengkaji cuba untuk membuat bimbingan kaedah minima adequate syllabus bagi menyokong pembelajaran berasaskan modul yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya tinjauan literatur, perubahan daripada menggunakan kaedah konvensional kepada kaedah pembelajaran memerlukan komitmen yang tinggi ataupun cabaran yang besar menurut Beverly 2000 dalam Mizan Kamalina Asin 2013 dan Abdel Miguid dan Collins 2017. Menurutnya lagi, kebanyakan guru lebih selesa dengan kaedah pengajaran yang sedia ada dan sukar untuk menerima perubahan dan mempelajari kemahiran penyampaian pengetahuan dalam bentuk yang baru. Hal ini menyebabkan guru mengalami kesukaran untuk melaksanakan PDPR kerana kurang pengetahuan tentang kaedah pembelajaran jarak jauh. Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan tahap pelaksanaan kaedah MAS dalam kalangan Ketua Panitia Matematik Sekolah Menengah di Sabah. Tahap pengetahuan dan pelaksanaan kaedah MAS ini diukur kepada dua bahagian yang utama, iaitu sebelum sesi perkongsian dan bimbingan dan juga selepas sesi perkongsian dan bimbingan diberikan terhadap Ketua Panitia Matematik. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 5 objektif yang ingin dicapai melalui kajian ini. Pertama adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan kaedah MAS Ketua Panitia Matematik di Sabah sebelum mengikuti perkongsian dan bimbingan. Kedua, mengenal pasti tahap pengetahuan kaedah MAS Ketua Panitia Matematik di Sabah selepas mengikuti perkongsian dan bimbingan. Objektif ketiga adalah untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan kaedah MAS Ketua Panitia Matematik di Sabah sebelum mengikuti perkongsian dan bimbingan. Keempat, mengenal pasti tahap pelaksanaan kaedah MAS Ketua Panitia Matematik di Sabah selepas mengikuti perkongsian dan bimbingan. Dan objektif yang kelima adalah untuk mengenal pasti murid berdasarkan tingkatan yang pernah terlibat menggunakan kaedah MAS. Seterusnya, saya akan menjelaskan metodologi. Reka bentuk kajian ini adalah deskriptif jenis tinjauan yang menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mengumpul dan menganalisis data. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seramai 134 orang ketua panitia matematik sekolah menengah di seluruh Sabah yang terlibat secara sukarela di dalam kajian ini.
dan pemerolehan data mentah ditadbir secara atas talian berbantukan aplikasi Google Form. Data-data mentah itu kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif seperti peratus digunakan dalam kajian ini. Dan seterusnya, jumlah keseluruhan ketua panitia matematik sekolah menengah di lokasi kajian adalah seramai 216 orang. Ini menunjukkan sebanyak 62% ketua panitia matematik sekolah menengah terlibat secara sukarela dalam kajian ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang Sepzon yang dikasihi sekalian, pembentangan diteruskan dengan dapatan kajian. Raja 1 yang dipaparkan di hadapan menunjukkan analisis pengetahuan ketua panitia matematik tentang kaedah MAS sebelum sesi perkongsian dan bimbingan dilaksanakan. Dapatan kajian mendapati 15 orang dengan 11.2% sangat tahu tentang kaedah MAS, 86 orang dengan 64.2% tahu tentang kaedah MAS, 31 orang dengan 23.1% tidak tahu tentang kaedah MAS, dan 2 orang dengan 1.5% sangat tidak tahu tentang MAS. Jadi kesimpulannya, tahap pengetahuan MAS dalam kalangan ketua penelitian matematik di Sabah adalah baik sebelum sesi perkongsian dan bimbingan. Walau bagaimanapun terdapat 33 orang ketua panitia matematik yang masih tidak mengetahui tentang kaedah MAS. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita beralih kepada slide yang seterusnya. Raja 2 yang dipaparkan di hadapan adalah analisis pengetahuan ketua panitia matematik tentang kaedah MAS selepas mereka mengikuti sesi perkongsian dan bimbingan MAS. Daripada Raja didapati 62 orang dengan 46.3% sangat tahu tentang MAS, 70 orang dengan 52.2% tahu tentang kaedah MAS, 3 orang dengan 2.2% tidak tahu tentang kaedah MAS, dan tiada ketua panitia matematik yang sangat tidak tahu tentang kaedah MAS. Berdasarkan dapatan kajian ini, didapati bahawa tahap pengetahuan kaedah MAS dalam kalangan ketua panitia matematik telah pun meningkat selepas mengikuti perkongsian dan bimbingan MAS. Dan secara sukacitanya juga didapati tinggal 3 orang ketua panitia matematik yang tidak mengetahui apa itu kaedah MAS selepas sesi perkongsian dan bimbingan, berbanding dengan 33 orang ketua panitia matematik yang tidak mengetahui kaedah MAS sebelum bimbingan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada Raja 3 yang dipaparkan di hadapan, merupakan analisis pelaksanaan kaedah MAS bagi mata pelajaran matematik sebelum perkongsian dan bimbingan diberikan kepada mereka. Dapatan kajian menunjukkan 22 orang dengan 16.4% sangat pernah melaksanakan kaedah MAS, 92 orang dengan 68.7% pernah melaksanakan MAS, 19 orang dengan 14.2% tidak pernah melaksanakan MAS, dan 1 orang dengan 0.7% sangat tidak pernah melaksanakan MAS. Jadi dapat disimpulkan, tahap pelaksanaan MAS dalam kalangan ketua panitia matematik sekolah menengah di Sabah masih berada pada tahap yang baik. Walau bagaimanapun, terdapat 20 orang ketua panitia matematik sekolah menengah di Sabah yang masih tidak pernah melaksanakan kaedah MAS bagi mata pelajaran matematik di sekolah. Seterusnya kita beralih kepada Raja yang keempat memaparkan dapatan kajian analisis tahap pemahaman pelaksanaan ketua panitia matematik terhadap kaedah MAS selepas sesi perkongsian dan bimbingan diberikan kepada mereka. Didapati 59 orang dengan 44% sangat faham tentang MAS, 72 orang dengan 53.7% faham tentang kaedah MAS, 4 orang dengan 3% tidak faham tentang MAS, dan tiada ketua panitia lagi yang sangat tidak faham tentang kaedah MAS. Jadi kesimpulannya di sini, tahap pemahaman pelaksanaan ketua panitia matematik terhadap kaedah MAS semakin bertambah baik selepas mengikuti sesi perkongsian dan bimbingan yang diberikan oleh kumpulan kami. Dan seterusnya, terdapat 4 orang ketua panitia matematik sekolah menengah di Sabah yang masih tidak faham bagaimana untuk melaksanakan kaedah ini bagi mata pelajaran matematik di Sabah. Walau bagaimanapun, bilangan ini telah pun menurun berbanding 20 orang yang tidak faham bagaimana untuk melaksanakan kaedah MAS ini sebelum sesi perkongsian dan bimbingan diberikan kepada mereka. Jadi penurunan bilangan
yang tidak faham melaksanakan kaedah MAS ini adalah sangat jelas selepas bimbingan diberikan. Rakan-rakan Sepzon yang dikasihi sekalian, selepas bimbingan diberikan kepada Ketua Panitia Matematik Sekolah Menengah di Sabah, uh, berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman pelaksanaan kaedah MAS terhadap mata pelajaran matematik SPM, maka kami cuba untuk melihat pula adakah Ketua Panitia Matematik ini bersedia untuk menjelaskan kaedah MAS ini kepada panitia matematik di sekolah masing-masing. Oleh itu, Raja Lima yang dipaparkan di hadapan merupakan analisis kesediaan Ketua Panitia Matematik menjelaskan tentang kaedah MAS kepada panitia matematik di sekolah selepas melalui sesi perkongsian dan bimbingan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 47 orang dengan 35.1% sangat bersedia untuk menjelaskan kaedah MAS, 82 orang dengan 61.2% sedia menjelaskan kaedah MAS, 5 orang dengan 3.7% masih tidak bersedia untuk menjelaskan kaedah MAS, dan tiada ketua panitia yang sangat tidak bersedia untuk menjelaskan kaedah MAS ini kepada panitia masing-masing. Jadi dapatan daripada kajian ini dapat disimpulkan bahawa tahap kesediaan Ketua Panitia Matematik untuk menjelaskan kaedah MAS kepada panitia matematik di sekolah masing-masing adalah tinggi selepas mengikuti sesi perkongsian dan bimbingan kaedah MAS daripada tim kami. Alhamdulillah. Raja Sembilan yang dipaparkan di hadapan menunjukkan analisis guru tingkatan yang terlibat dalam pelaksanaan kaedah MAS dengan murid mengikut tingkatan di sekolah masing-masing. Dapatan kajian memperihalkan bahawa 3 orang guru dengan 2.6% melaksanakan kaedah MAS ke atas murid tingkatan 1, 3 orang guru dengan 2.6% melaksanakan kaedah MAS ke atas murid tingkatan 2, 25 orang guru dengan 21.4% melaksanakan kaedah MAS ke atas murid tingkatan 3, 27 orang guru dengan 23.1% melaksanakan kaedah MAS ke atas murid tingkatan 4 dan 113 orang guru dengan 96.6% melaksanakan kaedah MAS ke atas murid tingkatan 5. Jadi dapat disimpulkan bahawa tahap pelaksanaan kaedah MAS ke atas murid tingkatan 5 adalah paling tinggi berbanding dengan tingkatan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih ke sesi perbincangan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa Ketua Panitia Matematik di Sabah mempunyai tahap pengetahuan dan tahap pelaksanaan kaedah MAS yang baik. Jika dilihat secara lebih khusus, dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan dan tahap pelaksanaan keseluruhan Ketua Panitia di Sabah diukur berpandukan aplikasi Google Form secara atas talian dan telah ditadbir kepada 2 bahagian utama sebelum dan selepas perkongsian bimbingan kaedah MAS ke atas mereka. Walau bagaimanapun, apabila dapatan kajian sebelum dibandingkan dengan dapatan kajian selepas perkongsian dan bimbingan, didapati tahap pengetahuan dan pelaksanaan kaedah MAS dalam kalangan Ketua Panitia Matematik di Sabah semakin tinggi. Dapatan ini adalah sangat sesuai untuk menggambarkan bahawa Ketua Panitia Matematik telah memahami konsep kandungan minima yang diperkenalkan melalui kaedah MAS semasa proses bimbingan dijalankan dan bagaimana untuk melaksanakan kaedah MAS di sekolah masing-masing. Okey, seterusnya tujuannya adalah untuk memastikan pelajar memperolehi pemahaman asas dalam bidang yang dipelajari. Misalnya dalam matematik itu sendiri, kandungan minima mungkin termasuk topik-topik yang dipilih seperti pelan dan donghakan, graf fungsi, matriks, statistik dan banyak lagi. Konsep ini memerlukan flexibility. Kita kena fleksibel untuk menentukan apakah topik-topik yang perlu dimasukkan di dalam kaedah MAS. Dalam menentukan kandungan minima untuk memungkinkan penyesuaian dengan keperluan pelajar dan perkembangan dalam bidang yang dipelajari. Kurikulum harus memungkinkan pengenalan konten yang relevan termasuk topik yang baru atau perubahan dalam disiplin ilmu tertentu. Okey, selain daripada itu, dapatan kajian ini juga mendapati bahawa tahap pelaksanaan kaedah MAS ke atas pelajar tingkatan 5 adalah tinggi berbanding tingkatan lain. Jadi kenapa kaedah MAS itu lebih menjadi kaedah kegemaran untuk tingkatan 5?
5 berbanding dengan murid-murid di tingkatan 4, 3, 2 dan 1. Ini kerana guru beranggapan bahawa pelajar tingkatan 5 akan menduduki SPM pada tahun tersebut dan memerlukan satu kaedah pembelajaran yang lebih efisien untuk membantu mereka meningkatkan kefahaman konsep dalam topik-topik pilihan yang dicakupi dalam sukatan tingkatan 5. Apatah lagi pada ketika itu murid-murid ini sangat terkesan dengan pandemik COVID-19. Dan kaedah MAS ini juga diharapkan akan dapat membantu pelajar untuk memperolehi markah yang baik dan cemerlang walaupun mereka terkesan dengan COVID-19. Topik yang dipilih adalah fleksibel sesuai dengan keperluan dan perkembangan pelajar dalam matematik. Konklusinya, pengetahuan dan pelaksanaan kaedah MAS dalam kalangan Ketua Panitia Matematik Sekolah Menengah adalah sekadar secebis pemboleh ubah kepada pencapaian matematik SPM. Banyak faktor lain yang perlu dirungkai bagi memastikan peningkatan prestasi matematik SPM khasnya di negeri Sabah. Oleh itu, kajian kepentingan dan keberkesanan kaedah MAS dalam kurikulum matematik perlu dilipat gandakan, khususnya oleh pengkaji akan datang dengan membincangkan isu-isu yang lebih kritikal dan praktikal seperti yang dinyatakan. Ini juga dapat menjadi acuan kepada KPM dalam merancang dan menilai kurikulum matematik yang efektif dan relevan pada masa hadapan.